Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung kembali Suratul Naml, sambungan ayat wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Ayat berapa Okey, ayat 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
Ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Sadaqallahu Belajar al-azim. dulu kalau masa zaman belajar dengan Pak Mentua dululah tafsir ni. Bila dia baca ayat Ailahum ma'allah, kita orang akan jawab la ilaha illallah. Maksudnya adakah Tuhan selain daripada Allah? Kita jawab la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada suratul Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang Nabi Allah Saleh alaihi salam. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin, dan adalah di dalam bandar kaum Samud itu ada 9 orang lelaki. Yufsiduna fil ard bil ma'asi, mereka melakukan kerosakan di muka bumi dengan maksiat yang mereka lakukan. Wala yuslihun, dan mereka ini tidak pernah berbuat baik. Kira 9 ni kira something besar lah ya, kat kaum Samud ni. Kira ayah dia kawasan macam tu lah lebih kurangnya. Dia kata dekat sini, wa haula'i tis'ahumul ladzina qatalu auladahum hina akhbarahum Saleh anna mauludan yulad fi syahrim hadza. Oh, ada cerita dia. 9 orang ni tuan-tuan, nak tengok tahap kebengongan mereka yang luar biasa 9 orang ni, mereka lah yang membunuh anak-anak mereka ketika budak tu baru lahir. Ketika diorang tanya dekat Nabi Saleh, dia kata dekat Nabi Saleh, bini kita orang mengandung, bila agak-agak bini kita orang beranak? Nabi Saleh pun katalah, bini korang ni akan beranak pada bulan sekian-sekian. Maka tadi Allah Ta'ala pada bulan yang Nabi Allah Saleh sebut tu, memang beranak sungguh 99 bini diorang, bukan laki diorang lah, bini diorang beranak. Bila bini diorang beranak, diorang punya bengang dekat Nabi Saleh, dengan sebab tepat tekaan Nabi Saleh dengan izin Allah tu, diorang bunuh anak diorang. Tak ada kena-mengena pun budak tu ya. Maknanya dia tak nak membenarkan apa yang Nabi Saleh cakap tu, dia bunuh anak diorang yang baru lahir. Yakunu aqru naqah ala yadayhi, dan mereka inilah yang membunuh unta Nabi Saleh. Faqatala tis'atu auladahum wa abal ashir an yaqtula ibnahu wa aba al ashir an yaqtula ibnahu. Dia kata kat sini diorang ada 10 orang, 9 orang bunuh anak diorang, kecuali yang ke-10. Dia ada 10 orang, 9 orang ni bunuh anak-anak dia yang baru lahir, tapi yang nombor 10 ni tak nak bunuh anak dia. Apa cerita anak dia ni? Fa'asha zalikal waladu wa nabata nabatan sari'an fakana idza marra bi tis'ati hazanu ala qatli auladihim. Jadi budak ni yang tak dibunuh tu, yang bapak dia tak bunuh anak dia ni, setiap kali budak ni tadi Allah membesar, cepat pula besarnya tu. Dia tak tahu rasa baru lahir budak ni kan, dah sebulan, dah 3 bulan, dah setahun, besar dah budak ni. Jadi bila budak ni lalu jalan dekat kampung Nabi Allah Saleh ni, lalu dekat 9 orang yang bunuh baby ni, 9 orang ni akan sedih. Kenapa lah kita orang bunuh anak kita orang? Tak, kau bodoh sangat, kau pergi bunuh buat apa anak kau kan? Tengok, yang ni anak dia hidup. Jadi bila budak ni lalu, 9 orang ni akan sedih tengok benda tu. Fasawwala lahum syaitan ayajtami'u fil ghar. Sedih, bengang, macam-macam lagi lah. Lalu syaitan pun masuk memainkan peranan, dan setan kata, berkumpullah kamu dalam sebuah gua. Fa idza jaa al-lailu kharaju ila Salih wa qataluhu wa taqaddam annahum ijtama'u fil ghar fa aradu an yakhruju minhu fa saqata 'alaihim al-ghar fa qatalahum wa aqara an-naqah waladu al-ashir wa huwa Qada bin Salif wa qila innahum ja'u laylan liqatlihi shahirina suyufahum faramathumul malaikatu bil ahjar kama afadahu al-mufassir. Gitu pula ceritanya. Jadi tuan-tuan, jadi 9 orang ni sedih bila budak ni membesar. Dan di waktu yang sama dia bengang dekat Nabi Saleh. Maka setan kata, nak selesaikan kesedihan korang senang aja, engkau bunuh Saleh terus. Kau bunuh Nabi Saleh, korang akan puas hati, anak korang pun mati, Nabi Saleh pun mati. Lalu 9 orang ni pun
berpakat untuk membunuh Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan ceritakan apa nasib 9 orang ni. Ada riwayat kata yang membunuh unta Nabi Saleh ini budak Tuhan, budak yang anak kepada yang ke-10 tu. Nama dia Qidar ataupun Qadar bin Salif. Dia inilah yang membunuh unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Okey. Wa kana fil madinati, adalah di bandar Samud itu ada 9 orang lelaki, yufsiduna fil ardi, yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, wala yuslihun, dan tidak membuat perkara-perkara yang baik. Qalu, lalu mereka berkata, sesama mereka, taqasamu billahi. Taqasamu billahi, mereka saling bersumpah dengan nama Allah. Puak-puak 9 orang ni bersumpah dengan nama Allah, lanubayyitunnahu, kita akan bunuh Saleh pada waktu malam. Wa ahlahu, dan keluarganya juga kita akan bunuh. Aiman amana bihi naqtuluhum lailan, keluarga dia, anak beranak dia, sesiapa sahaja yang beriman dengan Nabi Saleh, kita akan bunuh mereka pada waktu malam. Summa lanaqulanna liwaliyihi, kemudian bila kita dah bunuh besok mesti kecoh punya. Orang kampung kata, oh Nabi Saleh kena bunuh, Nabi Saleh kena bunuh. Siapa bunuh ni? Nanti kita besok bangkit, kita buat-buat tak tahu dah lah. Summa lanaqulanna liwaliyihi, kita akan kata dekat wali. Wali ni makna keluarga, kaum kerabat Nabi Saleh yang tak beriman kan. Walaupun tak beriman, tapi bila kaum keluarga kena bunuh, bengang juga. Kita akan kata dekat anak beranak dia, ma syahidna mahlika ahlihi, kita orang tak tengok pun keluarga dia kena bunuh, kita orang tak tahu pun, tak ada kena mengena pun. Mana kita pandai-pandai lagu orang besok cakap kita tak tahu, tak ada kena mengena. Ma syahidna, kami tidak menyaksikan mahlika ahlihi, pembunuhan keluarga Saleh. Fala nadri man qatalahum, dan kami tak tahu siapa yang bunuh keluarga Saleh. Wa inna lasadikun, dan sesungguhnya kami di antara orang-orang yang benar. Tapi dah rancang dah nak bunuh tu. Lepas tu akan bersumpah, wa inna lasadikun, kita akan bercakap benar, kita akan tepati janji. Janji dicapati, porah kan? Macam biasa dengar je kan. Wa makaru, lalu mereka merancang dengan perancangan yang jahat, konspirasi. Makran, dengan satu perancangan yang jahat. Wa makarna makran, dan Allah kata, dan kami juga merancang dengan perancangan yang jahat. Yang kau seorang je boleh buat. Sebab tu kan, benda yang paling saya takut dalam hidup saya ni, kita ni jangan tertipu dengan kebaikan Allah pada kita. Maknanya kita ni, kita buat dosa tuan-tuan, tapi Allah bagi nikmat aja. Kenapa? Okey ke aku ni? Sembahyang tak, contoh kan, sembahyang tidak, tutup aurat tidak, buat maksiat, tapi rezeki dapat aja. Apa pasal aku ni? Aku okey kot. Benda tu paling bahaya tuan-tuan. Bila kita buat maksiat, rezeki bertambah. Makin lawan Allah, makin rezeki bertambah. Makin jahat, makin rezeki bertambah. Tu bahaya tu. Kau jangan tertipu dengan kebaikan Allah pada engkau, dibimbangi ada benda Allah nak buat dekat engkau. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah jauhkan saya dan tuan-tuan daripada benda-benda macam tu. Amin. Tapi di waktu yang sama kita tak nak kena bala. Na'udzubillah, takut. Sebab ada orang macam tu kan. Makin jahat, makin melawan, makin buat maksiat, hidup dia okey je, aman damai, kaya raya masyhur kan. Anak beranak boleh beli kondo hotel dekat UK juta-juta, selamba je. Kita juga keluar pagi balik petang, kadang-kadang sampai malam, keluar mencari rezeki untuk orang yang tersayang. Oh, bersabarlah, andai kasturi hilang harum, mawar tak bercantum, apa? Cinta tak bersambung, niat emas setinggi gunung,
kan ku peluk rimbuan ampun rahmat yang maha agung. Sajalah sedih sikit tuan-tuan. Sedih. Harga barang ni sedih tuan-tuan. Siapa yang tak sedih wajib bergunah bangang dia tu. Mereka merancang wa makaru, mereka merancang makran dengan perancangan. Kau seorang buat wa makarna makran, dan kami juga merancang dengan rancangan kami. Ai jazainahum bi ta'jili uqubatihim, kami akan balas kepada kamu dengan menyegerakan azab di atas dunia. Na'udzubillah min zalik. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tak sedar. Fanzur, maka lihatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana aqibatu makrihim, bagaimana balasan terhadap tipu daya mereka. Apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, bagaimana balasan yang Allah kenakan kepada mereka. Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in, sesungguhnya kami menghancurkan mereka, wa qaumahum, dan kaum-kaum mereka, ajma'in, seluruhnya kami hancurkan. Bisayhati Jibril, dengan jeritan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Jibril jerit, mati belaka tuan-tuan. Bukan aku jerit mati mikrofon tertekan. Kan ada orang yang suara dia kuat, manusia, tapi Allah Ta'ala bagi dia suara kuat boleh pecah gelas kan. Kalau gelas macam ni tak boleh lah, dia tebal sangat. Yang gelas orang minum toddy tu kan, dia boleh pecah lah, pecah kan. Itu orang. Kau tak tengok Jibril punya suara macam mana? Na'udzubillah min zalik. Cukuplah suara petir tu. Suara petir tu kan ulama tafsir kata suara malaikat Allah. Baru suara malaikat macam tu dah rupa, belum tengok malaikatnya lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Au bi ramyil malaikati bihajarin yarawnaha wa la yarawnahum, dan mereka dilempar, direjam oleh malaikat dengan batu-batu. Malaikat nampak mereka dan mereka tak nampak malaikat tu. Direjam, tahu-tahu atas kepala kena. Nak lari ke mana? Nak lari tak boleh, kena macam itulah. Mati kaum Nabi Saleh. Fatilka buyutuhum khawiyatun, begitulah rumah-rumah mereka khawiyah, kosong. Makna penempatan kawasan bandar pekan Nabi Saleh itu kosong belaka, habis mati belaka. Macam bandar hantu lah. Kalau kau pergi, contohlah tak pergi, jangan pergilah. Contoh kalau pergi, anybody home, gitu kan. Anybody home, tak ada orang sunyi. Macam itulah lebih kurang suasana kampung tu tuan-tuan. Fatilka buyutuhum khawiyatun, itulah rumah-rumah mereka yang telah kosong, mati belaka penduduknya. Bima zalamu, dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan. Ai bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Na'udzubillah min zalik. Inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun, sesungguhnya pada perkara demikian itu merupakan ibrah, peringatan bagi kaum yang mengetahui. Fayata'izun, lalu mereka mengambil iti'az, mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun, dikatakan wallahu alam, yang terbunuh di zaman Nabi Saleh itu bilangannya seramai, dia kata dekat sini falamma dakhalaha, belum, 400,000 orang yang dibunuh oleh malaikat. Wa anjayna alladhina amanu, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dengan Nabi Saleh, dan mereka golongan yang sedikit. 4,000, mereka seramai 4,000 orang sahaja. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka ini golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ringkasan cerita Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Wa Lutan, dan Lut, Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Idh qala liqaumihi, ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata wa antum tubsirun, adakah kamu sanggup melakukan fahishah, benda maksiat yang kita sedia maklumlah, kaum Nabi Lut ni geng-geng sondol belaka.
kan, main sondol belaka. Wa antum tubsirun, dan sedangkan kamu melihat sesama kamu sondol menyondol itu. Ayabsuru ba'dukum ba'dan inhimakan fil ma'siyati, kamu melihat sesama kamu buat kerja macam tu inhimakan, dalam keadaan bergelumang dengan maksiat, nampak tapi tak rasa malu, selamba rock aje. Binatang projek Syekh, tapi pernah tengok lembu kena liwat dengan lembu? Tak ada selera lembu, tak moh dia tuan-tuan. Kambing tonyoh kambing ada, mana ada. Binatang reti, walaupun dia ada binatang lah kan, tapi manusia ni entahlah. Na'udzubillah min zalik. Golongan-golongan gay ni lah kan. Masa nak pergi Almania, Almania tu Jerman lah baru-baru ni kan, cerita sikit, action sikit lah tuan-tuan. Ada program dengan pelajar kat sana. Lalu dekat satu kawasan, kita naik dengan imam masjid. Imam masjid tu orang Maghribi Morocco, dia kerja kat sana sebagai driver ambulans, Sayaratul Is'af. Dia bawa kan, dia kata, Syekh Nazmi, dia akan bawa kat orang ni jalan kita lalu ni, daripada dulu sampai sekarang, inilah lorong gay, dia kata. Gay, lepas tu geng-geng perempuan macam-macam rupa lah. Kau tengok tu. Tapi kita pergi musim sejuk kan, tapi nampaklah couple jantan tu sama keluar masuk kawasan tu. Masa tu dekat mana? Hamburg. Betul, hamburger. Hamburger aku biasa makan tuan-tuan. Kan tu. Anak kata kalau macam tu jalan cepat-cepat nanti kena bala. Kan dia cepat. A innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Nabi Lut tanya dekat kaum dia, adakah kamu mendatangi orang lelaki untuk menyelangsaikan nafsu kamu min dunin nisa, tanpa orang perempuan? Kenapa tak cek orang perempuan? Mana kahwin dengan perempuan kan? Tahulah nak kata na'udzubillah min zalik. Tak ada Syekh orang macam ni kan? Na'udzubillah, minta Allah jauh. Kadang-kadang bila orang hantar anak masuk asrama penuh kan, kalau budak-budak tu jadi muka jambu-jambu, cun-cun sikit, jaga-jaga Syekh, kena tonyok tak pasal budak tu. Jadi anak kita kalau nak masuk asrama penuh, elok sebelum masuk tu masuk Muay Thai dulu tuan-tuan. Masuk Muay Thai dulu, ke kickboxer, ke standby. Siapa-siapa rapat sepak teluk kat situ juga. Bagi pecah, jangan cakap banyak. Nanti tak pasal lah nak kau kena gonyoh dekat sana. Itu pun bila kita interview maknyah-maknyah ni, antara sebab diorang jadi macam tu, sebab tu lah dia kata, bila duduk dekat kampus-kampus ni, malam-malam kena kenduri kan. Jadi dia kata alang-alang dah kena kenduri arwah je lah. Kan, macam tu lah, forever and ever and Batman forever. Sia, na'udzubillah min zalik, minta Allah jauhkan fitnah. Sebab tu jangan, kalau kita ada anak lelaki, biar anak tu kuat, biar anak tu tough, biar anak tu dia tahulah. Kalau dulu mungkinlah tuan-tuan orang tak apa nak tahu sangat benda macam ni. Sekarang ni zaman orang cerdik-cerdik belaka kan, kena cakap. Dulu pun mungkin setengah-setengah sekolah warden tak ambil hal, kadang warden pun tumpang semangkuk juga buat kerja. Ada. Sebab tu dekat dulu masa kita belajar dekat Mahat, dekat Syria dulu, pintu bilik asrama ni tak dibenarkan tutup, pintu kena tenganga, supaya senang kalau warden lalu nampak apa yang berlaku, aktiviti dekat dalam bilik dom-dom ni kan. Kadang dia buat kerja. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu dalam mazhab kita pun, dalam mazhab Maliki kan, haram kita tengok budak cantik. Dia panggil Al-Amradul Hasan, budak lawa. Kita budak Melayu ni ada juga, tapi jarang jumpalah yang muka putih-putih melati, merah-merah delima, macam cantik je, macam putih je, bulat tak macam Syasha ni kan. Cantik je. Jadi Melayu mungkin ada tapi tak banyak ya. Kalau anak-anak kita ni lahir-lahir lembut-lembut, mak bapak jangan biarkan smack down terus, bagi dia kasar sikit budak tu, bahaya nanti. Dulu saya punya adik nombor
6, 7, 8. 7 kan, pasal mak ni nak sangat anak perempuan. Sekali tadi Allah 7 pun keluar lelaki juga, tapi keluar-keluar macam comel je, macam cantik je kan. Jadi mak tu nak juga anak perempuan, tapi keluar-keluar ni macam cantik je. Mak pun belikanlah baju gaun, pakai gaun lah budak tu kan. Lepas tu pakaikan celak, jadi dah besar tu dia lembik-lembik sikit kan, lembik-lembik. Kita orang pun adik-beradik belasah dia, tegang. Lala sekarang okey dah, sihat walafiat, alhamdulillah. Ya, nak kata macam mana? Mak aku nak sangat anak perempuan, tak dapat 88 komando. Kata apa, mak aku je seorang perempuan. Sebab tu saya ni dulu tuan-tuan cukup takut dengan perempuan, sebab kita tak pernah tengok orang perempuan kecuali mak kita tuan-tuan. Kalau jumpa perempuan tu rasa macam jumpa makhluk asing, macam jumpa Ultraman gitulah. Boleh kena histeria, takut. Kita tak biasa. Sekarang dah biasalah. Jadi nak kata macam mana Allah Ta'ala, kerja Allah belaka. Jangan kenapalah anak aku semua lagi, kenapalah anak aku semua perempuan. Itu kan hak Allah, ikut suka dia kan. Jadi tuan-tuan, dalam mazhab Maliki haram kita tengok budak-budak cantik ni. Jadi fitnah. Itu masa dekat Syria dulu, kalau budak-budak daripada Bulgaria datang, kalau budak Syria tadi, dia punya pipi kau macam kuih apam, kau tahu tak? Macam tu, merah, jantan tapi muka cun. Tu fitnah, tu dosa, tak boleh tengok. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu mendatangi orang lelaki untuk menyelesaikan nafsu kamu tanpa orang perempuan. Bal antum qaumun tajhalun, bahkan kamu merupakan kaum yang jahil. Fama kana jawab qaumihi, apa jawapan kaum Nabi Lut? Illa an qalu, kecuali mereka berkata, akhriju ala lutin min qaryatikum, halau keluarga Nabi Lut daripada kampung halaman kamu. Innahum unasu yatatahharun, mereka perasan mereka ni bersih sangatlah, konon-kononnya tak main bontot. Dia ganji macam tu lah. Kita ni kotor pasal kita main bontot. Memang kotor pun bodoh kan. Allah Ta'ala cipta benda tu untuk keluar najis mangkuk oi kan. Sebab tu dalam agama Syiah tuan-tuan, boleh meliwat bini. Syiah ni bodoh kan. Bila Allah kata nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum harsul lakum, isteri kamu merupakan ladang bagi kamu. Quran dia tak guna perkataan jima', tak ada perkataan jima', takkan jumpa tuan-tuan. Sebab Quran ni perkataannya amat berlapik ya. Maka Allah kata isteri-isteri kamu itu harsul lakum, ladang bagi kamu. Fa'tu harsakum, dan datangilah ladang-ladang kamu itu anna syi'tum, ikut suka kamu. Syiah kata ikut suka, tonyoh dia kata korokmu gabuh ke dia kan. Ulama-ulama tafsir kata mendatangi itu maksudnya dekat faraj, itu halal. Lantak kau lah, kau nak buat akrobatik ke, lantak senam aerobik, lantak kau. Tapi tempat buang najis jangan tu nak kabur je. Tapi nak kata macam mana, ada puak-puak Syiah ni macam tu, na'udzubillah. Kaum Nabi Lut kata innahum unasu yatatahharun, kita halau kaum Lut daripada kampung halaman sebab diorang ni perasan, diorang ni bersih sangat. Ya, kita ni pengotor. Maka Allah kata fa anjaynahu wa ahlahu, lalu kami selamatkan Lut dan keluarganya. Illa imra'atahu, kecuali isterinya. Qaddarnaha minal ghabirin, yang kami telah mentakdirkan isterinya termasuk di kalangan golongan-golongan yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Isteri seorang nabi. Sebab suami ni nabi, seorang rasul, tapi isteri tak beriman. Wa amtarna alaihim mataran, dan kami hujankan ke atas mereka dengan hujan batu. Hijarata sijil, batu daripada api neraka. Fasa'a matarul munzarin, maka sejahat-jahat hujan terhadap orang-orang yang diberikan amaran, iaitu kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Diangkat bumi Nabi Lut kan, kita dah cerita dulu, diangkat sampai ke langit, diangkat negeri itu.
sampai malaikat di langit mendengar bunyi kokokan ayam. Kuk 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 kuk. Bunyi ayam berkokok, malaikat dengar. Bukan ayam terbang tinggi, rupa-rupanya bumi kena angkat dan direjam ke bumi semula dan dihujani dengan batu-batu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Liwat ini dosa besar, ya, dosa besar. Tapi kalau orang yang tak reti dosa pahala ni, dia kata hak kebebasan manusia. Kata apa? Qulil hamdulillah, katakan wahai Muhammad, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala halaki kufaril umamil khaliyah, dengan sebab Allah menghancurkan kekufuran umat-umat yang terdahulu. Wa salamun ala ibadihi allazi istafa, dan kesejahteraan terhadap hamba-hamba Allah yang Allah pilih, orang-orang yang beriman. Allahu khairun amma tusyrikun. Allah pun tanya soalan, Allahu khairun, adakah Allah yang lebih bagus disembah, yang lebih layak disembah, amma tusyrikun, ataupun apa-apa yang mereka sembah di antara batu-batu tersebut. Maka Nabi SAW bila baca ayat ni, ya, Allahu khairun amma tusyrikun, maka Nabi akan jawab, balillahu khairun wa abqa wa ajalla wa ajallu wa akram. Sunat jawab macam tu, ya. Kita jawab balillahu khairun, bahkan Allah lebih bagus, lebih mulia, wa abqa, lebih berkekalan, wa ajal, lebih mulia, wa akram, dan lebih mulia. Itu jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya macam kita baca surah Watin kan, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sunat kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sunat jawab macam tu. Supaya kita baca tabarakallazi biyadihil mulk, kan? Apa ayat akhir tu? Kul yuhihal ladzi pula. Apa ni? Ai. Apa ayat dia? Allah, kau ni cuba sambung kul huwallahu ahad. Faman ya'til apa? Ai ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kan? Ara'aitum in apa? Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Allah tanya dekat manusia, apa pendapat engkau wahai manusia, kalau Allah jadikan air ini ghauran jauh dalam tanah, ya Allah, jauhnya dalam tanah. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang boleh keluarkan air itu? Siapa dia? Allahu Rabbul Alamin. Jawapannya Allahu Rabbul Alamin. Maka sunat kita jawab bila habis baca tu, kul apa ni, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kejap, Allahu Rabbul Alamin. Jangan kau jawab syabas. Kau jangan kata macam tu pula. Ya. Penuh ranah akidah, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Sebab ada orang Melayu ni akidah dah rosak, Syekh. Dia kata kalau tak ada UMNO ni, kita tak boleh hidup atas bumi Malaysia ni. Bapak kau apa ke dia? Bodoh cakap. Dia tak sedar cakap benda macam tu boleh rosak akidah, tuan-tuan. Allah, na'udzubillah. Kita tak boleh kata yang bagi rezeki bapa aku, mak aku pun boleh rosak akidah. Ni kan pula aku kata UMNO. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak ada UMNO, Islam takkan selamat. Aku rasa nak penombok aja muka kau. Inna lillah. Okey, tuan-tuan, maka Nabi SAW bila baca ayat ni, Allahu khairun amma tusyrikun, maka Nabi akan jawab balillahu khairun wa abqa wa ajal wa akram. Okey, Allah pun ungkit, dan Allah berhak untuk mengungkit. Yang berhak mengungkit siapa dia? Allah dan Rasulullah SAW dan mak bapak. Mak abah boleh ungkit, kan? Allah tak ada masalah, Nabi tak ada masalah, boleh ungkit pada umat dia. Kenapalah korang buat macam ni? Aku ajar gini, kau macam ni, kan? Mak pun macam tu juga. Engkau tahu tak, mak dulu besarkan kau, mak bagi kau, mak menyusukan kau, mak kata mak ngungkit pula.
tak dapat pahala tau. Kita kata macam tu. Itu kalau macam tu elok kau sumpah je, aku sumpah kau jadi mesin basuh. Selesai masalah tuan-tuan. Tak pun aku sumpah kau jadi smart tag. Kan untung sikit, tol mahal sekarang ni. Kalau anak tu nyusahkan, kau sumpah je smart tag ke, kereta ke, kita naik harga kan. Amman khalaqas samawati wal arda. Lupa pula dah. Amman khalaqas samawati wal arda. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, dan menurunkan kepada kamu daripada langit air. Fa ambatna bihi hadaiqa, lalu dengan air yang Allah turunkan ini Allah tumbuhkan hadaiq, tanam-tanaman yang cantik sangat, zata bahjatin, yang amat cantik. Allahu Akbar. Negara kita ni pun alhamdulillah, negara yang cantik. Macam saya cerita itulah, orang Arab datang negara kita, dia tengok negara kita, dia panggil apa? Jannah. Masya Allah, Jannah, Jannatul Firdaus dia kata. Kita dia dengar suka, alhamdulillah. Gitu je lah. Kita pergi negara Eropah pula, kita tengok Masya Allah, lagi lawa kan negara dia. Bila kita pergi tu tuan-tuan, tengok negara dia, yalah negara dia lawa, orang pun lawa juga. Masa itulah teringatkan hadis Nabi kan. Kadang kita fikir, Allah kenapa lah kau buat negara orang kafir cantik-cantik negara dia. Tasiknya kalau ke island tu, Allah, rumah dia orang Masya Allah kan. Tuan-tuan pernah duduk island dulu kan? Cantik rumah, Masya Allah. Kata dia punya halaman rumah tu, aku tak kerti, macam cerita kita, cerita fantasi-fantasi gitu kan. Rumput tu bersih, hijau aja, sampah tak ada, apa tak ada, macam di vacuum je rumput tu tuan-tuan. Cantiknya batu-batu tu, comel otek, kata cantiknya lah kan. Tersusunnya lah, dia pun jadi orang bersih, kemas macam tu kan. Cantik kata Allah. Bila kita tengok macam tu kan, terkenal ke hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara orang beriman, syurga bagi orang kafir. Orang kafir hidup mewah, senang, enjoy, cantik. Tapi ni dunia, ya. Allah kata apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih segala-galanya daripada, lebih mulia, lebih hebat daripada dunia ni. Tapi itulah, na'udzubillah, kadang-kadang kita ni tak tahan. Kita tak tahan tengok kecantikan dunia ni, menyebabkan manusia boleh hilang sabar nak berebut ke dunia. Padahal tak lama lagi kiamat lah, insya-Allah kan. Tapi kita ni rasanya kalau fikir sekali lagi, ya Allah, ini benda yang kau tunjuk, yang kau cipta, benda yang kau simpan, macam manalah rupanya. Allahu Akbar kan. Dalam surah Sajdah, apa ayat lepas pada surah Sajdah tu, buka sajadah kau. Apa benda yang tak ada template kat sini. Biasa sini hafal belaka. Tengah-tengah lepas pada surah Sajdah tu, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Oh, tu yang mahal tu. Allah kata sifat orang beriman ni, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Aduh, lemahnya aku, ya Allah. Baca, faham, reti, tapi perangai tak berubah. Aku tak kata orang lain. Allah kata sifat orang beriman ni, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Jauh sangat badan mereka dengan katil. Bangkit qiyamul lail, bangkit. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Walaupun qiyamul lail sunat tuan-tuan, wajib bagi para nabi dan rasul, tapi Quran cerita tu macam wajib je bentuk ceritanya tu. Kita baca tu, aduh sakit je lah perut aku, ya Allah kan. Aku nak kata lah, sebab tu Tok Guni Aziz kata, kalau kita ni berpeluang bangkit malam, doa lah. Kalau tak boleh nak bangkit sembahyang, doa pun tak apa dah. Ya Allah, ampunkan dosa aku, kod Allah makbulkan doa engkau. Paling kurang bangkit, Astaghfirullah, puk tidur balik. Kata macam mana
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz bila ditanya soalan dekat dia, wahai tuan, kenapakah kita ni payah nak bangkit qiyamul lail? Apa kata Umar Abdul Aziz? Itu tandanya kau jauh sangat dengan Allah dan dosa kau banyak sangat. Tu jawapan dia tuan-tuan. Confirm. Kadang-kadang aku fikirlah, kalau tak kerana rahmat Allah yang maha luas tu, kalaulah dibenarkan mati awal ni tuan-tuan, memang aku nak mati awal, sungguh aku cakap, beli telan pil kuda banyak-banyak sikit kan. Tapi Allah kata la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku melampaui segala-galanya. Ya, rahmat aku mendahului kemarahanku. Kita baca macam tu, kita lega sikit hati, Allah lega hati aku. Tapi kita itulah jenis orang Melayu ni, jadi suka ambil kesempatan dengan rahmat Allah, berubah tak nak. Allah kata tatajafa junubuhum anil madaji'i, jauh rusuk mereka daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, berdoa pada Tuhan mereka dalam keadaan penuh rasa takut. Tama'an, tama' ni mana nak sangat masuk syurga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ni menginfakkan harta mereka. Dahlah rajin qiyamul lail, rajin bersedekah. Maka Allah kata apa? Orang macam ni, fala ta'lamu nafsun, maka diri tersebut tak tahu, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan bagi mereka daripada bidadari-bidadari, jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan ketika di atas muka bumi. Aku rahsiakan, aku nak bagi surprise. Bila kau tengok bestnya, macam itulah seronok gila, kau tahu tak, syurga tu. Tapi itulah, sekadar boleh cerita lah, perangai tetap tak berubah. Kata macam mana tuan-tuan? Tolonglah doakan aku ni, amin. Terima kasih banyak kan. Macam mana tu tuan-tuan? Umur makin bertambah, tahun ni 40 lah aku tuan-tuan. Sedih lah rasa, perangai tak berubah lagi. Apalah nak jadi, ya? Kok tuan-tuan yang rajin-rajin bagi qiyamul lail tu, doalah untuk aku. Serius minta ni, sujud tu, ya Allah, kau tolonglah ubah perangai Ustaz Nazmi tu, jadi orang baik dia tu, amin. Terima kasih banyak. Yang amin pun diubahkan juga perangai, yang tak amin lantak engkau lah. Allah kata fala ta'lamu nafsun, kau tak tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang kami sembunyikan, min qurrati a'yun, daripada bidadari syurga yang terlalu hebat, jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan ketika di atas muka bumi. Seronok kan. Kita tengok negara orang tu pun, Allah seronok, cantiknya lah, Allah bestnya kan. Tu. Tapi syurga lebih hebat lagi. Allah kata, aku turunkan air daripada langit, fa ambatna bihi hadaiqa, dan kami tumbuhkan tanam-tanaman, apa benda, taman-taman zata bahjatin, yang cantik. Maka lakum an tunbitu syajaraha, bukan korang yang tumbuhkan pokok tu. Allah kata, kau letak benih je, kalau aku kata tak tumbuh, tak tumbuh. Yang menumbuhkan aku. Maka Allah kata, ailahum ma Allah, adakah Tuhan selain daripada Allah? Jawapannya apa tuan-tuan? La ilaha illallah. Kuat-kuat, la ilaha illallah. Saya tanya sekali lagi, tuan-tuan jawab, ailahum ma Allah. La ilaha illallah. Tu jawapannya. Adakah Tuhan selain daripada Allah? Tidak ada, la ilaha illallah. Yalah, bila kita tengok negara orang tu tuan-tuan, ada baik ada buruk je lah. Buruknya bab maksiat, yang baiknya bila kita tengok tu, kita mengucap panjang, ya Allah, ma khalaqta hadza batilan. Ya, Allah kata apa semua itu? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Lagi apa? Wal fulki allati tajri fil bahr. Kan? Semua tu, segala ciptaan-ciptaan Allah ni, Allah kata ma khalaqna hadza batilan. Aku buat benda-benda ni bukan saja-saja, tahu tak? Bukan sia-sia.
Aku buat Ireland cantik macam ni, Dublin cantik macam ni, perkampungan Melayu Lukan macam ni punya cantik. Aku buat Jerman macam ni, aku buat Czechoslovakia macam ni, Austria. Aku bukan buat saja. Aku buat negara Arab kering kontang, bukan saja-saja. Ma khalaqna hadza batilan. Bila kita tengok macam tu, kita kata apa? Subhanaka ya Rabb. Subhanak ma khalaqta hadza batilan. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau buat bukan saja. Ampunkan dosa kami, jauhkan kami pada azab neraka ya Allah. Dunia ni ujian. Maka Allah kata, ma kana lakum an tunbitu syajaraha a ilahu ma Allah la ilaha illallah. Siapa yang mencipta semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal hum qaumun ya'dilun. Tetapi mereka merupakan kaum ya'dilun, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sambung lagi, Allah ungkit lagi, dan dia berhak untuk mengungkit. Amman ja'ala al-arda qararan. Siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat yang kukuh untuk kamu hidup di atas muka bumi ini? Wa ja'ala khilalaha anhara. Dan kami jadikan di atas muka bumi ini ada sungai-sungai yang mengalir. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan kami jadikan bukit, bukau, gunung ganang yang cantik, sejauh mata memandang, menghijau, ditutupi dengan salji. Wa ja'ala bainal bahraini hajizan. Dan kami jadikan antara dua lautan, bahraini, dua lautan, ya, hajizan, penghadang. Dua lautan ni ada ulama tafsir kata antara laut dengan tasik. Tasik air tawar, laut air masin. Macam mana dia orang boleh tak bertemu dua masin dengan tawar? Hajizan, ada penghadang. Bainal azzi wal milhi la yakhtalitu ahaduhuma bil akhar. Antara masin dan tawar tidak bercampur. Siapa yang buat kerja macam tu? A ilahum ma Allah la ilaha illallah. Allah kata, ada Tuhan selain daripada Allah ke? Ada ke? La ilaha illallah, tidak ada. Allah yang ciptakan saya. Kan? Sebab tu macam kita pernah cerita lah, kalau orang yang rajin buat eksperimen, rajin tengok National Geography, dia makin bertambah keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Allah ni tuan-tuan tak tahu nak tak ada. Kita nak puji paling hebat, apa kau dia kata? Subhanallah. Itu paling hebat kot. Ada lagi Allahu Akbar, hebat juga. Lagi Alhamdulillah, ada lagi La ilaha illallah. Tapi tuan-tuan tahu tak, besok kat padang mahsyar Allah akan mengilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pujian yang untuk Nabi puji Allah yang tak pernah digunakan di atas dunia, tuan-tuan. Macam mana pujian tu? Wallahu a'lam. Ya, tak ada perkataan. Semoga kita semua bertemu di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin. Yalah tuan-tuan, untung majlis ilmu ni bukan untuk tuan-tuan pun, untuk saya juga. Saya bila duduk dalam majlis ilmu dengan tuan-tuan ni, rasa macam jadi baik je. Baik je rasa aku ni, kan? Tanya budak ni, mamat dia orang ni, kan? Tapi kalau kita duduk rumah tuan-tuan, gitulah perangai kita, kan? Bukanlah teruk sangat kat rumah tu, tidaklah. Tapi tahap keimanan kita dalam majlis ilmu lain je. Baca Quran, tengok pula muka-muka wali-wali beriman depan ni, Allah. Amin, kan? Jadi kita ni tahu roh kita ni lemah, tuan-tuan. Tapi roh kita jadi kuat bila dia bertemu dengan roh yang lain. Ni semua ni masing-masing ada bawa roh belaka. Ya, Nabi kata al-arwaha junudun mujannadatun. Roh-roh ni tentera yang telah direkrutkan. Bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, kan, roh saya ni, walaupun aku duduk kat sini lah, tapi roh kita ni sedang berhubung ni, tuan-tuan. Roh Haji dengan roh Haji sebelah, kan? Berhubung, menyebabkan dia jadi baik. Jadi baik, suasana pun baik, macam tu lah, ya? Dalam majlis ilmu, tempat yang baik, jadi baiklah kita. Cuba tuan-tuan, roh tuan-tuan yang baik ni, cuba try masuk rock cafe, hard rock cafe. Jom masuk. Jeng Kau mesti serabut kepala gila punya lah. Kata kau mati kejap lagi ni, kan? Rasa macam tu. Ya Allah, ya Allah. Sebab tu na'udzubillah, tuan-tuan, saya orang bodoh kena ingat, kita tak nak buat maksiat. Sekali tak macam mana kita terbuat maksiat, kita rasa berdosa pada Allah. Lepas tu kita buat lagi. Kata tak apalah, lepas ni aku taubat lah. Tu bahaya tu. Mana tanda tu?
kau dah lain macam. Kali kedua maksiat tu lain macam dah, aku kata. Tak apalah, lain kali aku taubat. Lepas tu kau buat lagi kali ketiga. Itu maknanya apa? Roh kau makin rosak, makin rosak, makin rosak. Balik semula ke pangkal jalan. Jangan biarkan roh tu rosak. Jangan. Na'udzubillah min zalik, ya. Na'udzubillah min zalik. Allah kata, aku, siapa yang jadikan bumi ni tempat tinggal kamu, dan aku jadikan sungai yang mengalir, bukit bukau, gunung ganang, aku jadikan antara dua lautan hajizan penyekat. Ailahum ma'allah, la ilaha illallah, bal aksaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan kamu tak tahu benda pun. Buat kajian, tapi tak kerti bahasa. Buat kajian pakai pasal alam semesta, sembayang pun tak. Oh, kita pergi sampai dekat bukit gunung ni, kita sedang mengkaji spesies sekuntum bunga. Bunga ni bunga paling busuk di dunia. Buat kajian-kajian tapi sembayang pun tidak. Allah, bodohnya lah kau ni. Masuk dalam hutan mencari spesies kacak pula. Katak paling kecil di dunia, jumpa katak. Tengok, tapi pakai seluar pendek. Kata-kata bodoh kau, aurat tak tutup, kan? Aku pun dah sabarlah katak, kan? Jadi nak kata macam mana? Buat kajian sembahyang, tidak. Tutup aurat, tidak. Kalau kau buat kajian tu bersertakan dengan keimanan kau pada Allah, besar pahala kau. Besar pahala kau. Allah tanya lagi, amma yujibul muttar wa yaj'alukum khulafa idza da'ahu wa yakshifu su'. Siapakah yang memakbulkan doa kamu ketika kamu di dalam keadaan kesusahan, kepayahan? Idza da'ahu, ketika kamu menyeru kepadanya, ya Allah, wa yakshifu su', dan menghilangkan kepada kamu kejahatan. Ayat ni tuan-tuan ada ceritanya tau. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'. Ada seorang wali Allah, anda lupa lama dah baca cerita ni. Dia satu hari dekat padang pasir, tengah-tengah bermusafir, tiba-tiba disamun, dia dirompak. Bila dah disamun, dirompak, kuda dia, harta semua kena rompak. Penyamun tu nak bunuh dia pula. Dia kata, janganlah bunuh aku, kau dah rompak aku dah lah, yang kau nak bunuh aku buat apa? Aku tak kira aku nak bunuh juga, memang hobi aku bunuh orang. Lalu wali Allah dia kata, kalau kau nak bunuh juga, izinkan aku sembahyang 2 rakaat. Dia pun sembahyang. Di akhir sembahyang dia berdoa pada Allah, dia baca ayat ni. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang memakbulkan doa orang yang terdesak? Idza da'ahu, apabila dia berdoa kepadanya, kepada Allah, wa yakshifus su', dan menghilangkan segala kejahatan. Dia baca doa dengan penuh keyakinan tuan-tuan. Tiba-tiba dengan takdir Allah, di tengah-tengah padang pasir itu muncul seorang makhluk yang lain. Makhluk Allah juga, orang dengan pakaian serba hitam, mara daripada padang pasir menuju kepada perompak penyamun tu dan terus bunuh lelaki tu. Mati dia. Bila mati lelaki jahat ni tuan-tuan, wali Allah ni terperanjat. Dia tanya dekat makhluk ni, kau siapa? Lelaki ni kata, akulah yang kau panggil tadi. Amma yujibul muttar. Bukan makna malaikat yang datang yang Allah utuskan supaya tolong hamba ni tuan-tuan. Ini doa ni kita boleh beramal, tapi kena yakin lah, kan? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan jalan-jalan dekat highway, alamak tol, tengok mana pula beg duit aku ni, ya Allah, beg duit tak ada, smart tag habis. Kau nak buat macam mana? Baca amma yujibul muttarra wa yakshifu anis-su'. Jangan yakin, saya yakin, jangan tak yakin. Kau sembuh je palang tu, terangkat palang insya-Allah tuan-tuan. Kalau tak terangkat, kau langgar je lah. Payah kan? Kena yakin lah. Aku cerita pasal tol ni, ya Allah, saya menyesal pergi Europe tuan-tuan. Tobat menyesal. Saya menyesal pasal apa? Bila saya balik Malaysia jadi sakit hati tengok Malaysia ni. Tu menyesal ni. Kau faham tak cerita aku ni? Kan? Kita kalau duduk Mesir, kita duduk Mesir, kita balik Malaysia, kita akan senang hati. Pasal Mesir serabut, dengar. Balik Malaysia okeylah, tenang. Bila kau pergi Eropah, kau balik Malaysia, kau jadi bengang, sakit hati kan? Dekat Jerman tu anda ingat, ada tol tapi tak nampak tol dia. Kan dia pakai palang macam tu kan, palang signboard tu. Kita tempel stiker je, adalah bayaran dia berapa euro,
selama 20 hari 10 hari kau boleh guna stiker ni. Kau tengok Tak orang payah sana buat, hege-hege. kau lalu cup memang kena juga, tapi tak ada geram betul lah aku. Kau orang faham ke tidak cerita aku ni? Aku bengang betul lah. Come on lah oi, bengang, kau tahu tak? Bengang tuan-tuan. Kita dah lah bayar tol beratur panjang, lepas tu jam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan dekat Jerman tu mak kau tak ada speed trap, bid'ah dalalah speed trap tuan-tuan. Patutlah Michael Schumacher lahir kat sana tuan-tuan. Memang tak ada jalan seluas-luas ni, masya-Allah tabarakallah. Kita siap juruk dalam longkang lagi. Alamak, cik juruk mencari keaiban orang ni berdosa tuan-tuan. Kerja mencari keaiban orang ni berdosa, Syekh. Kan? Tunggu. Bukan tak boleh kan, tapi janganlah buat kerja tahu pula payah tu, kata aku jadi sakit hati bila balik. Alamak, jalan jam, tol sana tol sini, memanjang tol. Ini MBSA pun aku dah geram juga ni. Masuk bangunan MBSA pun tol juga. Ni nak kena juga Datuk Bandar ni. Mana kebajikan kita? Mana kebajikan kita ni nak pau manjang kerja. Duit. Geram tu lah aku ni. Tuan-tuan tahu tak? Saya tak tahulah. Masa kita orang pergi tu dekat RNR Jerman tu, kita pergi dekat tandas dia kan, tengok dia tulis perkataan MAUT, maut. Kata binatang apa mautnya? RNR ni maut. Aku pun tak tahu kan. Pergi berak pergi kencing tu. Lepas tu balik tanya budak Jerman, maut ni apa benda? Oh, maut tu makna tol ustaz. Oh, tol, patut pun maut tuan-tuan. Orang Jerman panggil tol ni maut tuan-tuan. Saya tak tahulah, kau pernah duduk Jerman tahulah kot. Kalau saya salah lah tuan-tuan. Tapi budak-budak Jerman kata maut tu makna tol. Jadi kita boleh tukarlah. Nama tol negara kita ni maut. Kau kerja mana? Maut. Fahamlah tu. Kerja tol tuan-tuan. Lepas tu yang syoknya bila kita buang air tu kan, kena bayar juga, pakai mesin kena kan. Tapi kalau kita dapat 5 kupon kan, 5 kupon kita rajin masuk. Orang Melayu kan kuat kencing tuan-tuan. Kerja kencing kan. Dapat 5 kupon, boleh tukar tu kupon tu dapat kopi cino, kau tahu tak? Kau tengok tu. Ada kebajikan di situ. Dia tak pau bodoh-bodoh gitu tuan-tuan. Lepas tu ada satu kawasan tu dia kata yang kena tol, kalau kereta lalu, kereta kena tol. Lori tak kena, pasal jalan tu hanya untuk lori. Jangan lalulah jalan tu. Tapi kalau kau nak lalu juga, kena bayar. Memang orang tak lalulah jalan tu. Dia orang buat tol ni bukan nak mendera, bukan tak. Dia nak mengelakkan kesesakan. Jangan lalu. Seelok-elok jangan lalu. Jalan lain ada lagi. Kita tak. Kan? Bila kita tanya ke menteri, kenapa ada tol? Tak nak bayar tol, ikut jalan lain. Sepak bergengkau baru tahu. Kau suka dia je. Kan? Allah. Tu pun cerita pasal tol tuan-tuan. Belum cerita keamanan, walaupun di negara kealip para kan, rumah-rumah dekat sana tu mana ada macam kita. Pagar tak ada, gate rumah tak ada, grill tak ada. Aku pelik, kata tak ada penyamun ke? Ada kata besar nak tinggal kasut kat luar tu, ustaz, kasut bosah dalam. Kenapa, kena curi ke? Tak, takut salji turun besok, dia kata basah. Tuan tanya, ada orang curi kasut sini? Sini tak curi. Sini kalau kita letak kasut kat luar, tu makna kita dah tak nak pakai dah. Kira halal lah macam tu. Oh, macam tu kan. Kalau tinggal kasut kat luar tu kira nak sedekah dah tu. Jadi orang-orang yang buat kerja-kerja NGO ni, malam-malam makan kutip dekat luar rumah ni, kasut ke, periuk ke, bantal ke, cushion ke, dia angkut balik. Oh, macam tu kan. Lepas tu kawasan-kawasan rumah teres ni, aku tengok kenapa rumah si sama belaka, tak boleh renovate ke? Oh, payah ustaz nak renovate sini. Undang-undangnya ketat yang amat-amat sangat. Nak renovation kena minta izin dengan dia MBSA kat sana tu lah kan. Nanti kena pacak. Lepas tu nanti kalau ada jiran komen, kau kena ambil tindakan. Jadi diorang payah sangat nak renovate. Jadi kita pun tak tahu mana satu orang kaya, mana satu orang miskin. Rumah sama belaka. Jadi penyamun pun confused, mana satu orang kaya, mana satu orang miskin. Kata apa kan, rakyat dia dididik macam tu. Tempat saya tu TTDI Jaya tuan-tuan. Kecil je TTDI Jaya ni, tapi dia punya pagar tu macam camp Guantanamo, kau tahu tak? Pagar. Kau jangan main. Nak masuk rumah aku siap ada tol lagi. Ada jaga. Apa gila, kaya benar aku. Nak kaburnya.
tak rasa keamanan. Lepas tu harga barang, ni harga barang tuan-tuan. Korang biasa duduk UK, korang tahu lah kan, dia ada apa, Boxing Day, tak reti aku nak nyebutnya. Setiap perayaan dia akan turunkan harga barang. Karet 5 sen. Aku kata ya Allah, karet sekilo 5 sen. 5 sen euro lah. Berapa duit kita 22 sen ke gitu. Aku kata biar betul. Karet menangis, kau tahu tak, tengok harga tu. Rabbit menangis, kau tahu tak. Musim perayaan, harga barang semua diturunkan. Kan, karet, bawang putih, bawang merah, semua turun belaka. Berkebajikannya dia orang tu. Kita terbalik tuan-tuan. Kita musim perayaan mulalah gula hilang, minyak hilang, tak cukup stok. Tahu naik pula harga. Aku tak pandang nombok aja berkok banyak ni kan. Bernyampak sakit hati. Kata ada kawan tu duduk kat sana dah 21 tahun tuan-tuan. Bapak dia kata, kau balik lah, apa seronok sangat duduk negara orang tu, balik duduk sini, Perak, duduk Perak, dia kata. Dia kata ke abah dia, abah datang lah sini bah. Ayolah aku datang. Bapak dia pun duduk 3 bulan kat sana. Sebelum bapak dia balik Malaysia, bapak dia wasiat dekat dia, kau tak payah balik Malaysia lagi bagus. Bapak kata, kau jangan balik Malaysia lagi bagus. Kalau kau balik, kau sakit kepala nanti. Itulah wasiat bapak saya terakhir Ustaz sebelum dia meninggal dunia. Tunggu je. Saya ni tuan-tuan, kalau tak fikirkan jemaah Islam, fikirkan syurga Allah, fikirkan hidup kita kena berjuang. Kalau dunia ni hanya dunia saja, memang aku duduk Dublin, serius aku cakap, aku nak pindah kat sana lagi bagus tuan-tuan. Serius aku cakap. Kau tak sakit kepala kan, kau anjing semua anjing kena ada tuan kan. Anjing pula tak boleh berak mata rata, kena compound kan. Tuan ni siap tak ada tahi tu, baik pun je kata orang tu dia buat apa ni, tak ada tahi, kau tahu tak. Kau jangan main-main. Kita anjing gila bersepah, betul tak? Yang kita kena gigit tak pasal. Itulah menteri kita yang cerdik sangat tu kan, yang kata Malaysia yang terbaik, semua terbaik, angah kau terbaik. Tu aku kadang menyakitkan hati je, menyesal aku pergi sana tuan-tuan. Serius aku cakap, bila balik aku jadi sakit hati, aku bengkak je, berapi je rasa ni. Dia kata macam mana tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bagi dekat kita untuk kita bersabar atas dunia ni. Ya, tapi benda baik tetap kena terima, tu je lah nak khabarnya. Ya Rabb. Okey, sikit lagi. Itu tadi yang saya cerita, amma yujibul muttar, tu yang sangkut tol semua-semua tu tuan-tuan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi ini. A ilahum ma'allah, la ilaha illallah, qalilan ma tadhakkarun. Terlalu sedikit orang-orang yang mendapat peringatan Allah. Amma yahdikum fi zulumatil barri wal bahr, siapakah yang menunjukkan kepada kamu dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan daratan dan lautan. Allah Ta'ala bagi kita petunjuk, bin nujumi lailan wa bi alamatil ardi naharan. Kalau dekat lautan, orang nak tahu timur barat, tengok arah bintang kan. Orang duduk laut tahulah tu bintang ni tahu. Kalau orang duduk dekat atas darat, sesat pun macam tu juga. Sama ada dia tengok dengan bintang ataupun dia tengok kedudukan muka bumi ni, turun, rendah, tinggi dan sebagainya. Sana ada bukit lebih tinggi, tengok air tu bergerak ke arah mana, kita pergi ke arah air ni. Macam tu caranya. Allah Ta'ala tunjukkan, kau sesat, ni ada petunjuknya, ni ada petunjuknya. Wa may yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih, dan siapakah yang menghembuskan riyaha, angin, bushran, sebagai khabar gembira. Angin bila datang sedap, sejuk je angin ni. Baina yaday rahmatih, yang angin ini membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A ilahum ma Allah, la ilaha illallah, ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada segala apa yang kamu syirikkan. Amma yabda'ul khalqa, siapakah yang menciptakan makhluk di dalam rahim ibu, thumma yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan kamu lepas pada hidup ada kematian, lepas mati hidup balik semula. Liqiyami fi yaumil qiyamati, hidup balik dekat padang mahsyar. Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu daripada langit, daripada bumi. A ilahum ma Allah, la ilaha illallah. Kul,
hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hatu burhanakum, bawa datang segala bukti-bukti kamu, dalil-dalil kamu yang kata ada Tuhan selain daripada Allah, bawa belaka. In kuntum sadiqin, kalau kamu merupakan orang yang benar, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung lagi tuan-tuan pada pertemuan akan datang, sambungan surah An-Naml. Jadi bila kita baca surah An-Naml, kita bertemu dengan ayat ilahum Allah, maka jawablah dengan la ilaha illallah wallahu a'lam bissawab. Macam biasalah tuan-tuan ya, minta sumbangan untuk Mahat. Hari ni pelajar ramai, Allah, mak bapak pelajar baru dekat 70 orang. Sekolah aku makin sempit. Mak bapak datang tadi sampai nak duduk pun kursi dah tak ada. Berdiri macam nak beli tiket bola tuan-tuan. Kita ingat tak ramai, sekali datang, ya Allah punyalah ramai daripada Pulau Pinang, daripada Pulau Terengganu, jauh ceruk-ceruk datang tuan-tuan ya. Jadi kita bila tengok macam tu, keyakinan masyarakat kita ni buat sekadar termampu je tuan-tuan. Saya dekat Mahat tu terang katalah, saya mengajar tak banyak, ustaz-ustaz lain banyak mengajar. Saya ni orang kata banyak mencari dana untuk Mahat ya. Tapi gitulah, insya-Allah lah, harap-harap dengan kerja kita tak seberapa ni, Allah mudahkan kita di alamul barzah. Saya nak sangat tengok pemandangan tu tuan-tuan ya. Nak sangat-sangat bila saya mati, tuan-tuan mati semua kan, kita tengok amalan kita. Bila kita tengok amalan kita yang baik ni, malaikat kata nam naumatal arus, tidurlah engkau macam tidurnya pengantin baru. Itu maknanya kita ahli syurga tuan-tuan, insya-Allah. Amin. Saya nak share sikit satu cerita. Ada adik ipar baru datang, baru ni lah dia cerita. Baru ni ada seorang ustazah meninggal dekat Kemaman tu. Dia cerita dia tidur, dia mimpi ustazah tu datang. Dia kata dekat adik ipar saya ni lah, dia kata terima kasih lah Asma, nama dia Asma, adik ipar saya ni. Asma rajin baca Yasin untuk ustazah, ya Asma rajin baca Quran untuk ustazah. Ustazah dalam mimpi dia kata, itulah segala-galanya dalam kubur ni, tak ada benda dah, segala dunia tu tak ada faedah. Itulah amalan kita, baca Quran banyak-banyak, sedekah banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak, ustazah seronok. Dia kata macam tu. Aku dengar meremang belum rumah tuan-tuan. Ya betul. Nak tahu betul-betul masuk lubang kubur lah. Kau kata ya ke ustaz? Masuk lubang kubur tak percaya kan. Tuan-tuan, harap-harap Allah bantulah ya kami di Mahat. Sebenarnya kami di Mahat ni ada masalah dekat Bukit Jelutong ni tuan-tuan. Ada masalah lah pasal kita ni menumpang surau lama Bukit Jelutong tu. Jadi penduduk tu macam tak bagilah ya. Bila tak bagi, budak-budak ramai. Aku duk fikir nak letak mana budak ni kan. Tanah ada orang bagi dekat Meru, besar juga, tapi perlukan kepada dana yang besar lah nak buat sekolah ni kan, bangunan dan sebagainya. Itu semua nak main juta-juta belaka. Jadi saya bertawakal kepada Allah yang pertama dan kepada tuan-tuan yang kedua. Tapi kita belum start lagi lah, pasal nak fikir benda tu tak terfikir lagi setakat ni. Setakat ni kita orang masih bertahan dekat Bukit Jelutong tu. Walaupun orang tak tahulah ya, ni ialah kita menumpang, dah nama menumpang ni. Orang kalau orang nak halau, dia halau lah. Dia kata macam mana. Apa-apa hal pun, semoga Allah mudahkan urusan kami insya-Allah, dan kita minta sumbangan tuan-tuan lah ya insya-Allah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.